Insya-Allah kita mulakan dengan kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, pertama sekali kita syukur kepada Allah Ta'ala dapat kita jalankan kelas kita ni yang pertama lah. Yang pertama secara maya ataupun secara online. Jadi sekarang ni kita guna aplikasi Zoom. Yang lain tu mungkin cikgu akan bagi kerja tugasan melalui WhatsApp group ataupun kita punya Telegram dan juga Google Classroom. Kita tengoklah nanti. Cikgu pun tak biasa sangat. Ini kali pertama pengalaman kita pertama untuk pasal buat kelas di rumah. Jadi dalam tempoh coronavirus ni, Zoom ni banyak orang guna lah seluruh dunia sekarang ni. Sampai founder Zoom ni dah jadi termasuk 50 terkaya di dunia. Dah jadi multi-billionaire dalam masa yang begitu singkat. Jadi kita bayangkan seluruh dunia ni banyak menggunakan Zoom. Sebab Zoom ni ada banyak kelebihan lah. Dia boleh pecah grup buat dia. Nanti kita boleh pecah grup. Kan kita boleh buat discussion, atau boleh jumpa balik, bincang balik. Jadi ada banyak kemudahan yang kita boleh guna lah. Jadi kalau ingat balik dalam kelas hari tu kita dah cikgu kena record dulu, nanti senang kalau kita ni cikgu boleh kita boleh send dalam bentuk YouTube, kita boleh download balik lah. Mana butang record. Okey. Okey lah, cikgu dah record dah. Jadi nanti kita boleh, cikgu kan upload dalam YouTube, kita boleh download balik lah sesi ni. Kita boleh tengok balik 2-3 kali kan. Okey, insya-Allah. Jadi kalau kita ingat dalam kelas itu kita dah belajar dah tentang permintaan dan penawaran. Okey, kita dah belajar tentang definisi permintaan. Kemudian keluk permintaan mencerung ke bawah daripada kiri ke kanan. Kemudian hukum permintaan yang menyebabkan keluk permintaan mencerung ke bawah daripada kiri ke kanan. Pada faktor-faktor yang menentukan permintaan. Semua kita belum belajar lagi tentang keanjalan permintaan. Nanti kita akan belajar kemudian lah. Kemudian kita dah belajar juga tentang penawaran. Tentang definisi penawaran, hukum penawaran, keluk penawaran yang mencerun ke atas daripada kiri ke kanan. Atau mencerun ke bawah daripada kanan ke kiri. Jadi kalau kita boleh bayangkan, kalau letak satu kelok, kita letak dua-dua kelok. Kelok permintaan pun ada, kelok penawaran pun ada. Apa bentuk dia? Dia akan hasil bentuk apa? X. Dia akan bentuk X. Bentuk X ni adalah kelok penawaran yang kita nak belajar. Okay, kelok pasaran. Jadi hari ni kita akan masuk tentang keseimbangan pasaran yang menggabungkan permintaan dan penawaran. Seimbang ni maknanya apa? Titik di mana permintaan sama dengan penawaran. Ini dikatakan keseimbangan pasaran. Ini kita akan belajar inilah. Jadi maknanya cikgu lupa nak pesan. Betulnya kena review balik lah. Tentang permintaan dan penawaran. Kena faham dua tu baru kita nampak apa yang kita nak bincang. Kalau tengok gambar ni, apa yang kita nampak ni? Apa yang kita faham? Yang menggambarkan apa? Seimbang. Seimbang. Balancing ya. Dia seimbang. Dalam kehidupan kita nak kena seimbang tak? Ya. Dalam tarbiyah dipanggil tawazun. Keseimbangan. Nak kena seimbang masa main game dengan masa belajar.
Kalau game banyak sangat, dia tak seimbang. Seimbang ni bukan sama banyak, tapi kita letak ikut priority. Jadi semua benda dalam hidup kita ni kita nak kena seimbang. Bang. Ada dah surah Al-Quran berkaitan dengan seimbang ni? Ada ayat Quran tak? Yang berkaitan dengan seimbang. Surah apa? Ada sebut tentang keseimbangan. Surah Ar-Rahman. Surah Ar-Rahman kan? Ada tapi tak ingat. Surah Ar-Rahman. Ya. Okey Jadi kita akan tengok tentang keseimbangan pasaran. Jadi dalam bab ni kita akan bincang dua benda lah. Satu, kita nak memahami konsep keseimbangan pasaran. Apa yang dikatakan keseimbangan pasaran itu apa dia? Dan yang kedua, kita nak kena tahu melukis rajah keseimbangan pasaran berdasarkan jadual permintaan dan penawaran pasaran. Kan last kali kita bincang tentang permintaan pasaran dan penawaran pasaran. Kalau permintaan individu, seorang je. Makna permintaan untuk seorang individu. Kalau pasaran, mungkin ada 5-6 orang dalam pasaran. Tapi juga sebut itu, kalau dia suruh buat contoh, jangan buat banyak-banyak. Susah kita nak. Kalau soalan dia suruh buat jadual permintaan individu dan pasaran, cukup ambil 2 ataupun maksimum 3 individu je. Jangan buat banyak-banyak. Angka pun angka yang kecil-kecil. Harga pun RM1, RM2. Tak payah sen-sen. Ingat pesan juga itu. Jangan merumitkan. Jangan merumitkan diri sendiri. Ini dua benda yang kita nak bincang. Konsep keseimbangan pasaran dan macam mana kita nak melukis rajah. Keluk dia. Keluk keseimbangan pasaran. Okay, Kalau tengok gambar ni, tak keluar lagi kan. Okay. Gambar ni tentang apa ni? Jual beli kat pasar. Jual beli kat pasar. Ni pasaran langsung. Pasar langsung. Penjual dan pembeli bertemu secara langsung. Ni dia panggil pasaran. Ini panggil pasaran langsung. Yang belah kanan apa dia? Kita beli apa? Online. Jadi pasaran tidak langsung. Jadi bila sebut pasaran, dia ada pasaran langsung di mana penjual dan pembeli bertemu, berurus niaga, berjual beli, minta kurang harga dan sebagainya. Kemudian ada pasaran secara tidak langsung. Lazada, Shopee, Ensogo kan. Cina, macam-macam lah. Macam-macam jenis sekarang ni. Sekarang ni banyak orang suka beli online daripada beli di pasaran langsung. Tambah sekarang ni COVID-19 ni semua order. Semua sampai kat rumahnya. Sayur pun COD. Ikan pun COD. Yes. Betul. Kelas kita pun online lah sekarang ni. Dan kita pun tak tahu, kita pun tak tahu sampai bila ni. Kalau ikut berita tu, dia akan datang dia punya gelombang yang ketiga pula. Mungkin lagi berat. Jadi mungkin sebulan, 2 bulan lagi kita tak pasti. Jadi kita nak kena belajar-belajar lah. Kelas online ni. Cikgu pun tengah upgrade macam mana nak buat supaya kelas kita selesa. Untuk jalangan tadi tu, mungkin cikgu akan rakam video dulu macam ni. Cikgu mengajar seorang-seorang cikgu. Ada PowerPoint pun semua. Cikgu masuk dalam YouTube, kita tengok dulu. Kemudian kita bincang. Jadi sesi ni kelas pembincangan. Kemudian dalam Google Classroom kita akan buat latihan. Okey, cikgu. Jadi, setuju. Okey, jadi maknanya sebagai ulang kaji, kita ingat lagi nak definisi permintaan pasaran. Kena tengok balik. Okey Permintaan pasaran ni permintaan bagi banyak individu dalam pasaran. Itu je. Dia ada permintaan individu, ada permintaan pasaran. Permintaan individu seorang. Seorang tu individu. Kalau 3 ke 4 ke, itu maknanya pasaran. Ramailah. Keluk dia lebih landai ke lebih tegak? Ingat lagi? Lebih tegak. Keluk dia lebih landai. Berbanding dengan keluk permintaan individu. Penawaran pun sama. Dia ada penawaran individu, dia ada penawaran pasaran.
Penawaran Ramai. individu untuk seorang, pasaran untuk ramai. Ramai. Ini definisi lah. Tapi PowerPoint nanti cikgu akan masuk dalam grup WhatsApp. Jadi tulis yang kita fahamnya. Isi seperti yang kita faham. Okey. Nanti cikgu bagi masuk dalam WhatsApp ni, kita boleh download, boleh tengok balik. Dan ni pun cikgu rakam video, nanti cikgu masuk dalam YouTube, boleh tengok balik. Jadi sekarang ni catat apa yang kita rasa kita faham, dan mungkin ada soalan kita nak tanya. Jadi ini definisi lah permintaan pemasaran, maknanya kuantiti satu barang atau perkhidmatan yang diminta oleh semua individu dalam pasaran pada satu tingkat harga dan dalam jangka masa tertentu. Tentu. Nah, ini maknanya pasaran. Ni kita ingat ni dia ada permintaan pasaran yang kita buat hari tu dalam kelas lah. Tapi ni yang complicated. Ni complicated. 5, 10, 15. Kuantiti 150, 150. Ingatlah dalam periksa nanti jangan buat macam ni. Kuantiti mutu 1, 2, 3 kan. Ataupun kalau harga makin naik, dia makin turun lah. 3, 2, 1. Kuantiti diminta raju, buatlah 5, 4, 3. Jadi, tak perlu jumlah banyak-banyak. Ingat dalam peperiksaan, cuba yang paling ringkas. Harga pun RM1, RM2, RM3. Jangan buat macam ni lah. Macam ni dia rumit. Okey, penawaran pasaran pun sama. Kalau pasaran ni pun sama juga. Maknanya kuantiti sesuatu barang atau perkhidmatan yang ditawarkan oleh semua firma dalam pasaran pada suatu tingkat harga dan dalam jangka masa tertentu. Pasaran pun sama. Betul. Ya. Jadi kalau keluk permintaan pasaran pun sama. Yang pasaran lebih landai daripada yang individu. Kita jumlahkan semua permintaan dalam pasaran, kita dapat jumlahkan semua penawaran dalam pasaran. Dekat A, B, C, kita dapat penawaran pasaran. Sama macam permintaan individu. Kalau penawaran biasanya kita letak syarikat. Syarikat A, syarikat B, syarikat C. Tapi kalau dia suruh buat jadual sendiri, buat 2 syarikat cukup, jangan banyak-banyak. Syarikat A, syarikat B. Harga pun RM1, RM2, RM3. Jangan buat apa macam sekarang ni. 15, 30, 45, 60. Jadi kita buat yang simple-simple je. Okay. Jadi kali ni kita nak pergi kepada pasaran. Pasaran secara definisi. Tadi kita sebut secara umum. Secara definisi maknanya pasaran ni makna suatu tempat atau situasi. Kalau pasar tempat lah. Kalau dalam Lazada, Sogo, Shopee dia panggil situasi. Tempat atau situasi yang membolehkan penjual dan pembeli berinteraksi sama ada secara langsung atau tidaklah langsung. Untuk menjalankan urus niaga pada satu tingkat harga dalam tempoh masa yang tertentu. Ini definisinya. Jadi bila sebut keseimbangan pasaran, jadi suatu pasaran dikatakan seimbang masa bila kuantiti diminta sama dengan kuantiti ditawarkan. Kita bayangkan kalau keluk tu bersilang, dia bersilang maknanya titik persilangan tu mestilah harga dan kuantiti permintaan sama dengan harga dan kuantiti penawaran. Tempat bersilang tu dia panggil titik keseimbangan. Kita letak huruf E. E maknanya equilibrium. Titik keseimbangan maknanya equilibrium ataupun simbol dia E. Okey. Sekarang kita tengok contoh. Kita tengok jadual. Kalau kita buat, kalau kita tengok jadual lah. Kalau kita tengok, kita bagi contoh jadual. Contohnya, kita ambil ini penawaran pasaran lah. Permintaan dan penawaran pasaran. Bukan lagi individu. Sebab kita belajar tentang pasaran. Katakan pada harga RM10, RM20, RM30, RM40 dan RM50. Pada harga RM10, kuantiti diminta 15.
Ingat ukur permintaan makin tinggi harga makin kurang. Maknanya. Ya, masa kita lagi 10 minit, lepas tu dia akan tutup lah. Dia bagi angkat warning. Okay, ya. Jadi, pada harga naik RM20, kuantiti permintaan bertambah ke berkurang? Kurang. Kurang. Sebab ukur permintaan kan. Tapi kuantiti penawaran, makin tinggi harga, makin naik. Sebab orang berniaga dia nak untung lagi mahal lagi, dia nak jual banyak. Kalau RM10 dia nak jual RM3,000 helai. Tapi bila harga naik RM20 dia nak jual RM6,000 helai. Pembeli dia berkurang daripada RM15,000 kepada RM12,000. Bila harga RM30, kuantiti minta RM9,000 helai, kuantiti penawaran pun RM9,000 helai. Bila turun naik lagi RM40, kuantiti minta bertambah lagi, berkurang lagi kepada 6, kuantiti penawaran bertambah kepada 12. Begitu juga bila naik angka RM50. Permintaan akan makin berkurang, penawaran akan makin bertambah. Tapi ada tak titik yang di mana harga, kuantiti dia sama banyak, permintaan dan penawaran? Ada. Kat mana? Harga berapa ringgit? 20 dan 40. Harga yang kuantiti sama dengan 30. 30. 20. Ya. Pada harga RM30, kuantiti permintaan pun 9, kalau penawaran pun 9 juga. Dengan ni titik persilangan dia lah. Ini katakan titik persilangan. Sangat. Jadi kalau kita nak lukis kelok dia, kalau kita lukiskan kelok, kita ambil pada harga RM10, RM20, RM30, RM40 sampai RM50. Yang 9 tadi kat mana? Ni kat tengah ni. Kat tengah ni titik 9. Apa yang titik 9 tadi? Pada harga RM30, penjual pun nak jual 9 unit, 9,000 unit. Permintaan kuantiti pembeli pun nak beli 9,000 unit. Yang ini dia panggil titik keseimbangan. Dia panggil titik E. Equilibrium. E-Q-U-I-B-L-I-R-I-U-M. Equilibrium. Kalau dapat ajar nanti kita masuk dalam grup WhatsApp nanti. Boleh nampak tak sekat ni? Faham tak? Faham. Faham. Jadi dalam raja di atas, keseimbangan pasaran dicapai apabila keluk permintaan pasaran bersilang dengan keluk penawaran pasaran. Pada titik E. Dia bersilang kat titik E ni. Yang ni dia panggil titik keseimbangan. Jadi dalam di pasaran macam itulah, orang nak jual mahal, orang nak beli dengan harga murah, bincang, setuju harga berapa. Jadi harga keseimbangan. Sebab tu dalam ekonomi kapitalis dia panggil tangan right. Soalnya ada tangan yang mengawal harga. Sebenarnya bukan tangan yang mengawal harga. Memang fitrah manusia, orang nak beli dengan harga murah. Nak beli jual dengan harga yang mahal. Bila runding-runding dia capai satu titik, dua-dua setuju. Ada mutual understanding, dua-dua bersetuju dengan harga tertentu. Ini dia panggil harga keseimbangan. Maknanya kalau dalam gambar rajah ni pada harga RM30 dan kuantiti RM9. Kalau soalan dia tanya pada gambar rajah tersebut, berapakah harga keseimbangan dan kuantiti keseimbangan? Berapa harga keseimbangan? 20. Kuantiti keseimbangan? Berapa kuantiti keseimbangan? 9. Okey. 9. Saya faham tu. Okay, jadi pada titik bersilang tu maknanya permintaan pasaran sama dengan SS pasaran. Demand pasaran sama dengan supply pasaran. Kalau D bersilang dengan kalau S pada titik E. Ini dipanggil, yang dikatakan keseimbangan pasaran. Jadi bila ada ini dipanggil berlakulah keseimbangan pasaran. Okey. Jadi boleh ingat tak yang kita belajar hari ni satu tentang masuk pasaran. Dah faham kan? Ingat tak masuk pasaran apa dia? Situasi atau tempat di mana penjual dan pembeli bertemu.
Secara langsung Langsung dan tidak langsung. Tidak langsung ataupun tidaklah langsung. atau Apa maksud keseimbangan pasaran? kuantiti diminta sama dengan kuantiti ditawarkan. Ditawarkan. Okey, kita minta sama dengan kuantiti ditawarkan. Di mana keluk permintaan dengan keluk penawaran apa berlaku? Akan bersilang. Bersilang. Titik persilangan tu kita namakan apa? Titik equilibrium. Keseimbangan. Panggil titik keseimbangan. Keluk. Okey. Cara nak lukis. Jadi kena ada paksi X dan paksi Y. Ingatlah, cikgu pesan bila lukis keluk je terus. Paksi X, paksi Y dengan titik asalan kosong. Jangan tinggal kosong tu. Sebab kosong, kalau tak ada, dia tolak markah satu. Dan jangan takut lukis keluk. Kalau jawab Faisal, jangan takut nak lukis keluk. Sebab apa? Paksi X, paksi Y, keluk asalan dah 3 markah dah. Walaupun keluk kita tak tahu lukis. Lukis je paksi tu, lepas tu bubuh lah garis macam mana pun, 3 markah dalam tangan. Maknanya ada dah paling kurang 2 ataupun 3 markah. Jadi soalan keluk jangan takut nak jawab. Dia suruh lukis keluk, lukis je. Paksi X, paksi Y, titik asalan kosong tu, okay, itu dah ada markah dah. Paling kurang mungkin 2 markah kan. Ataupun 3, mungkin kadang-kadang boleh pergi 3 markah. Aku masuk lama dah ke? Okey ya. Jadi paksi X sebenarnya paksi apa? Kuantiti, paksi Y, paksi harga. Origin kosong. Kena ada. Ni. Kemudian kita lukis apa? Keluk D kosong. Keluk D kosong maknanya keluk permintaan lah. Biasanya kita ada nama D1, D2. Sebab kadang keluk tu berganjak. Jadi D1 keluk permintaan tu. Biasa kalau tak ada bandingan kita buat D. D kosong. Ataupun DD. Ni keluk permintaan. Kemudian kita buat keluk penawaran. S kosong. S kosong. Ini dia keluk penawaran. Titik bersilang tu panggil titik. Tempat dia bersilang tu titik E. E kosong. Allah. Okay, sebab apa E kosong? Sebab kadang-kadang dia boleh jadi E1. Sebab apa? Titik keseimbangan dia boleh berubah. Tiba-tiba katakan musim tengkujuh, ikan dah tak banyak di pasaran. Apa jadi pada harga ikan? Harga ikan akan mahal kan murah? Tinggi. Makin tinggi. Okey, mahal makin tinggi ya. Sebab apa? Bila hujan bertengkujuh, ikan tak banyak. Kalau S kosong tu, dia akan berganjak ke kiri. Kan? Jadi titik E kosong dah tak pakai dah. Dia akan jadi titik E yang baru. E1. Lepas tu dia ada E kosong, dia ada D kosong, S kosong tu. Nanti kalau penawaran ikan berkurang, S kosong dia akan berganjak ke kiri jadi S1, S1. Itu nama lah. So kita kena keluk. Sebab apa? Keluk ni dia tak ada nama khusus. Nak buat mat kan minah tak boleh kan. Kalau permintaan letak mat, penawaran minah okey lah. Tapi dia tak boleh. Biasa kita akan letak berdasarkan S1, S2, S3 kalau ada 3 kali berganjak. D pun D kosong, D1, D2 ataupun D3. Okay, nah? Jadi daripada situ kita boleh buat harga keseimbangan berapa dan berapa kuantiti keseimbangan. Ya. Jadi ni dia panggil apa? Titik keseimbangan dia. P kosong dengan Q kosong. P kosong adalah harga keseimbangan. P itu price. Q itu kuantiti. Q kosong adalah harga kuantiti keseimbangan. Okey, sekarang ni boleh faham nah? Faham. Nanti kita buat latihan kita tahulah faham ke tak faham.
Tengok nak berhenti yang tu dulu tentang keseimbangan pasaran. Nanti kita akan tengok ketidakseimbangan pasaran. Masa bila berlaku ketidakseimbangan pasaran, tiba-tiba penawaran ikan berkurang.